Dua anggota polis didakwa seludup 27 warga India. Kerajaan Perak luluskan peruntukan khas bantuan kepada peniaga dan penjaja kecil. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua anggota polis berpangkat sarjan dan konstebel mengaku tidak bersalah menyeludup 27 warga India di Kampung Haji Abbas, Baling, Kedah tahun lalu. Sarjan Muhammad Fazlan Abdullah dan konstebel Muhammad Faiz Idris membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Sungai Petani Azman Abu Hassan. Kedua-duanya yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak dan Balai Polis Pengkalan Hulu berdepan pertuduhan menyeludup 27 warga India pada 23 Mei tahun lalu. Pendakwaan mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 dan Seksyen 34 Kanun Kesaan. Mahkamah bagaimanapun tidak membuat sebarang keputusan berhubung jaminan ke atas kedua-dua tertuduh kerana ia di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Sehubungan itu, kedua-dua mereka ditahan di lokap Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda sehingga sebutan semula kes di Mahkamah Tinggi Sungai Petani 7 Disember depan. Seorang lelaki berusia 35 tahun ditahan reman bagi membantu siasatan kes tikam hingga mati bapanya yang berusia 59 tahun. Magistrate Rahimah Rahim membenarkan suspek ditahan reman selama 7 hari sehingga 25 November ini. Permohonan perintah reman itu dibuat polis di Mahkamah Magistrate Jelebu bagi siasatan kes mengikut Seksyen 302 Kanun Kesaan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Deputi Superintendent Maslan Udin berkata, pihaknya sudah melakukan siasatan lanjut berhubung kes terbabit. Polis juga sedang menunggu keputusan bedah siasat mangsa yang dijalankan di Hospital Tuanku Jaafar Seremban. Dalam kejadian semalam, seorang lelaki berusia 59 tahun maut selepas ditikam oleh anak lelakinya sendiri dalam kejadian di Kampung Simpang Pertang dipercayai berang ditegur bapanya kerana asyik bermain telefon bimbit. Suspek yang kemudiannya melarikan diri dengan menaiki motosikal bagaimanapun ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian. Seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat atas dakwaan membunuh bekas isterinya di Jalan Air Hitam Yong Peng pada 6 November lalu. Tiada sebarang pengakuan dicatatkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nurul Izzati Muhammad. Muhammad Hanif Muhammad Ismail, 42 tahun, didakwa melakukan jenayah itu di sebuah gudang kosong di Jalan Air Hitam Yong Peng pada 6 November lalu. Tertuduh kelihatan tenang ketika pertuduhan dibacakan. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Afika Radia Zainuddin, manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan 23 Disember depan untuk sebutan semula kes. Polis menutup laluan di Jalan Bangsar Ibu Negara pagi tadi susulan penemuan mayat seorang lelaki dipercayai mangsa bunuh. Laluan dari arah KL Sentral ke Abdullah Hukum itu ditutup bagi membolehkan polis menjalankan siasatan di lokasi. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menerusi ciapan Twitter di ITIS DBKL memaklumkan penutupan jalan dilakukan jam 7.20 pagi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commissioner Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid mengesahkan pasukan forensik menjalankan siasatan berhubung kes bunuh di lokasi terbabit. Katanya perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Beberapa negeri berhadapan dengan ancaman banjir berikutan hujan lebat. Cuaca itu disebabkan monsun timur laut yang dijangka berlarutan sehingga hujung tahun ini. Di ibu kota, keadaan lebih teruk apabila hujan lebat dalam tempoh yang singkat membawa kepada banjir kilat dan seterusnya menjejaskan perniagaan. Ikuti laporan disediakan Nurul Amalina Zainuddin. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan ribut petir dan hujan lebat beserta angin kencang dijangka lebih menyeluruh terutamanya pada waktu petang dan awal malam. Dengan kelembapan yang tinggi sekarang ni dan juga penumpuan angin itu, ini menyebabkan berlakunya ribut petir yang kuatlah
dan agak lama, kadang-kadang sampai 2 jam begitu, dan boleh menyebabkan banjir kilat di kawasan-kawasan yang rendah atau yang selalu mengalami banjir kilat, terutamanya di ibu kota. Di ibu kota, beberapa kawasan dilaporkan sering dinaiki air dan keadaan itu bertambah serius kebelakangan ini. Jalan Maharaja Lela, Jalan Raja Mahdi dan Jalan Kuching antara yang terkesan. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi lebih 3 kali dalam tahun ini sahaja keadaan hujan lebat membawa kepada banjir kilat di kawasan sekitar Jalan Raja Chulan dan juga Muzium Telekom ini, dan keadaan itu mengakibatkan perniagaan terjejas berikutan air yang naik sehingga ke paras lutut. Sudahlah terpaksa berdepan dengan keadaan PKPB yang mengurangkan pelanggan, rata-rata peniaga bimbang terpaksa gulung tikar sekiranya keadaan banjir kilat ini berlarutan. Bila banjir, customer tak boleh masuk, nombor 1. Kena barang-barang banyak, rugi, kena buang. Kadang-kadang yang bawang tak sempat angkat, habis. Kenapa cuci lagi, kena belanja banyak wang. Once banjir, kita tak boleh nak dapatkan customer untuk datang makan. Kemudian kita akan rugi. Hari ini katalah banjir, besok pun kita akan rugi sebab kita masih dalam proses pembersihan. Sebab ada banjir lumpur. So the effect ada sekali tu kita punya chillers pun terbalik. Kat dalam memang bertakung air. Buka, tapi dia tak kena pasal kita tinggi kan sini, yang tempat bawah lah. Tapi tempat macam tu kita semua tak boleh masuk, tak lalu lagi, tak boleh lalu. Dari sana pun tak boleh lalu, dari sana pun tak boleh lalu, dari sana pun tak boleh lalu. Semua jam. Mereka mendakwa sistem perparitan yang lemah dan pembuangan sampah sarap di Sungai Gombak dan Sungai Klang yang menyebabkan longkang tersumbat menjadi punca air melimpah. Aduan demi aduan telah dibuat namun keadaan masih sama. Laporan Nurul Amalina Zainuddin. Kerajaan Perak meluluskan peruntukan khas bantuan sekali bayar sebanyak RM500 untuk meringankan beban peniaga dan penjaja kecil di bawah pakej rancangan ekonomi Perak PRE Fasa 4. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata bantuan itu bagi meringankan beban peniaga semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Ini adalah bantuan sumbangan kewangan one-off kali kedua kepada para peniaga dan penjaja kecil selepas kerajaan negeri menyalurkan bantuan dengan jumlah yang sama RM500 pada PRE fasa kedua sebelum ini. Tambahnya, inisiatif itu memanfaatkan 9,316 penerima dengan peruntukan RM4.7 juta. Selain itu, inisiatif pengecualian sewa gerai makan milik pihak berkuasa tempatan bagi bulan November turut diberikan kepada 10,335 peniaga. Bagi membantu usahawan mikro, peruntukan sebanyak RM2.7 juta diberikan melalui Geran Prihatin Usahawan Perak. Keseluruhannya RM9 juta disalurkan sebagai peruntukan PRE fasa 4 ini. Negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC perlu fokus kepada 3 keutamaan dalam menghadapi pelbagai cabaran global, terutamanya penularan pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata paling utama adalah usaha pertubuhan itu untuk mengukuhkan kembali sokongan serta komitmen terhadap sistem perdagangan pelbagai hala berasaskan peraturan. Dalam ucap tamanya ketika pembukaan dialog Ketua Pegawai Eksekutif CEO APEC Malaysia 2020 secara maya siang tadi, beliau berkata dalam mencapai matlamat itu, Malaysia melihat pembentukan visi pasca 2022 mampu mewujudkan situasi perdagangan dan pelaburan yang lebih bebas serta terbuka yang turut mengambil kira proses pemulihan pasca COVID-19. It is in this spirit that we hope to implement the APEC post-2020 vision. This vision, which is set to replace the BOGO goals that reach maturity at the end of this year, will guide the work of APEC for decades to come. It would also contain enablers
that drive economic growth and prosperity for the region. Jelasnya, ia amat penting buat perniagaan memandangkan keboleh-ramalan dan kestabilan pasaran adalah tonggak utama yang memastikan pelaburan perdagangan dapat terus berjalan meskipun ketika krisis. Beliau turut menyeru agar pemimpin kerajaan dan industri daripada 21 ekonomi APEC untuk memperkukuhkan ekonomi digital masing-masing dalam usaha mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus mengembalikan pekerja ke pasaran pekerjaan. Dalam ucap tama itu juga, Tan Sri Muhyiddin turut menegaskan selaku sebuah pertubuhan yang mewakili 60% ekonomi keluaran dalam negara kasar KDNK Global, APEC perlu berdagang serta melabur dalam usaha mencari jalan keluar daripada kemelesetan ekonomi semasa. APEC has always been an effective incubator of ideas, perhaps even a trendsetter of sorts for novel collaborative concepts on areas such as economic and technical cooperation, as well as trade facilitation. Today, as we embrace the new norms brought about by the pandemic, APEC is aptly placed to capitalize on our ability to voluntarily explore initiatives that will hasten the region's recovery. Beliau berkata negara anggota APEC perlulah bekerjasama secara membina dalam mengemudi rantau ini ke arah pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang kukuh, inklusif dan mampan. Tambahnya, kerjasama kukuh dengan komuniti perniagaan juga perlu dijalin sejajar dengan hasrat APEC untuk terus kekal peka terhadap keperluan sektor swasta sekaligus memupuk persekitaran yang meningkatkan keyakinan perniagaan. Bertemu kembali. Kes baru positif COVID-19 kembali melonjak kepada 4 angka hari ini dengan 1,290 kes dilaporkan. Sabah dan Selangor sahaja merekodkan 1,067 kes hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, penambahan 1,290 kes baru hari ini termasuk 5 kes import menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Malaysia terus melonjak sebanyak 51,680 kes. Kes di Sabah hari ini kembali melonjak kepada 660 kes, manakala di Selangor sebanyak 407 kes. Kuala Lumpur pula dengan 72 kes, manakala Perak 48. Hari ini hanya Pahang, Perlis, Terengganu dan Putrajaya tidak merekodkan kes baru. Tan Sri Dr. Noor Hisham berkata, 4 lagi kes kematian berkaitan COVID-19 direkodkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di Malaysia sebanyak 326. Sehingga kini terdapat 110 kes positif dirawat di unit rawatan rapi dengan 37 kes memerlukan bantuan pernafasan. Bilangan kes sembuh pula sebanyak 878 kes. Kementerian Kesihatan juga mengesan 4 lagi kluster baru, masing-masing 1 di Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Johor. Malaysia menerusi Kementerian Kesihatan akan memuktamadkan penyertaan dalam Pelan Peruntukan Vaksin COVID-19 Global COVAX. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin berkata, buat masa ini KKM dan Pakatan Vaksin Global Gavi sedang memuktamadkan tarikh bagi menandatangani perjanjian Optional Purchase Arrangement. Keputusan untuk Malaysia menyertai fasiliti ini akan melibatkan kos yang merangkumi bayaran pendahuluan upfront payment dan risk sharing guarantee berjumlah 22.6 juta US dollar atau secara anggarannya 94 juta ringgit Malaysia. Jaminan akses awal bekalan vaksin COVID-19 adalah penting untuk melindungi rakyat Malaysia daripada penularan wabak COVID-19. Geli-geli saja, Bang. Beliau menjawab soalan ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng yang ingin tahu sama ada Malaysia menyertai inisiatif COVAX yang disokong oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Tambah Khairi, Jemaah Menteri pada 14 Oktober bersetuju supaya Malaysia menyertai fasiliti COVAX yang bakal memberi jaminan bekalan vaksin untuk 10% populasi negara ini.
Jemaah Menteri juga bersetuju agar penyertaan Malaysia dalam COVAX dimuktamadkan, yang mana Gavi dan Jabatan Peguam Negara telah ditugaskan menyemak terma serta syarat perjanjian ditetapkan. Baik, kerana COVID-19, kemudahan untuk penderma darah turut melalui norma baru. Yang pasti, di sebalik pelbagai alasan yang boleh diberikan berikutan pandemik itu, bilangan mereka yang tampil untuk menderma darah tetap ramai. Sebagai contoh, kempen derma darah anjuran St. John Ambulance Malaysia SJAM dengan kerjasama Pusat Darah Negara di Pusat Beli Belawangsa Walk Mall, Ibu Negara Sabtu lalu. Sebaik kami tiba, ramai yang sudah beratur panjang semata-mata untuk menderma darah. Bagi memastikan keselamatan penderma dan bakal penerima, semua prosedur sebelum pengambilan darah masih perlu dilakukan. Seperti mana-mana kempen seumpamanya, hanya 500 mm yang diperlukan daripada setiap penderma. Sebenarnya saya dah biasa dah dengan menderma ni, menderma darah ni. Boleh katakan setiap tahun sekali saya menderma. So cuma tahun ni dalam musim PKP ni susah untuk menderma. Dan saya dapat dengar yang ada peluang kat sini membuat derma darah, so saya datanglah. Pada pendapat saya, selagi saya boleh membantu dalam apa cara jua melalui pendermaan darah, saya cubalah setiap kali. Ini first time. Jadi apa perasaannya sesuai dengar ni? Dia macam goyang ke lah. Nervous. Sebab tak tahu macam mana derma darah tu kan. Jadi nak merasa sekali. Apa-apa pun niatnya, sumbangan mereka amat murni. Ini termasuk peranan yang diambil oleh sukarelawan SJAM dan Pusat Darah Negara. Bagi saya untuk macam tolong public lah. So saya buat apa-apa yang saya boleh dekat masyarakat kita untuk sebab kan I tahu, semua orang pun tahu Pusat Darah Negara kekurangan darah. So kita kena tolong lah sama-sama. Secara purata, Pusat Darah Negara memerlukan darah sebanyak 15,000 hingga 17,000 beg kutipan darah dalam tempoh sebulan. Sikap prihatin rakyat Malaysia terbukti apabila 80% daripada bekalan darah itu diperoleh menerusi kempen pendermaan darah secara bergerak. Darah-darah ni diperlukan untuk kes-kes kecemasan, dan juga untuk pesakit-pesakit talasemia, dan juga hospital kerajaan masih giat menjalankan pembedahan elektif dan berjadual. Jadi keperluan tu masih ada. Jadi oleh sebab itu pihak St. John Ambulance dan juga rakan-rakan sponsor yang lain mengambil inisiatif untuk membantu Pusat Darah Negara untuk menjalankan kempen-kempen sebegini. Untuk kempen kali ini, SJAM mengadakan kempen secara serentak di 15 lokasi di 7 negeri. Setiap ibu bapa pasti pernah mengalami situasi anak-anak cerewet dalam pemilihan makanan. Akibatnya anak-anak kekurangan zat yang diperlukan untuk tumbesaran. Sehubungan itu, penyediaan makanan tambahan vitamin dengan DHA dalam format yang menyeronokkan dan menarik dilihat penting untuk perkembangan kanak-kanak. DHA adalah blok binaan utama untuk otak dan retina yang turut menyumbang kepada perkembangan otak dan kesihatan mata. Very specifically today, we are launching Scott's gummies with DHA in assorted flavors. So first of all, we contain DHA, which is critical for ensuring normal eye and brain development for children. We also have vitamin D, which ensures the absorption of calcium and phosphorus, which in turn aids in bone and teeth development. All of this we put together in a fun way, right, for children to enjoy it. And what we're launching today is assorted flavor Scots that puts all of our best fruity flavors together. Beliau ditemui pada pelancaran Scott's Gummies dengan DHA dalam pelbagai rasa di Shah Alam, Selangor. Turut hadir peserta rancangan realiti Generasi Z dan Z Power yang ditaja oleh Scott's Gummies dengan DHA yang kini ditayangkan pada setiap Ahad jam 7 malam di TV3 dan pada hari sama jam 9 malam di 8TV.
Bertemu kembali dengan perkembangan tunjuk perasaan di Thailand. Ribuan penunjuk perasaan anti kerajaan kembali memenuhi jalan raya semalam mengulangi tuntutan mereka untuk perubahan politik walaupun berlaku rusuhan menyebabkan sekurang-kurangnya 55 orang cedera. Penunjuk perasaan memakai baju hujan, topi keledar dan topeng berikutan polis melepaskan semburan meriam air dan gas pemedih mata di luar bangunan parlimen kemarin. Kumpulan penunjuk perasaan berkumpul di Ratcha Prasong bagi mengulangi tuntutan termasuk desakan supaya Perdana Menteri meletak jawatan. Mereka berarak ke Ibu Pejabat Polis Diraja Thailand kira-kira 100 meter yang kemudian menyemburkan air serta melempar cat ke arah papan tanda di pintu masuk Ibu Pejabat Polis itu. Sekurang-kurangnya 55 orang termasuk 6 mengalami kecederaan akibat tembakan. Jurucakap polis berkata polis sedang menyiasat dalang di sebalik insiden tembakan berkenaan. Sidang parlimen bersambung hari ini dan ahli parlimen dijangka mengundi untuk kemungkinan pindaan perlembagaan. Persidangan 2 hari yang bermula semalam itu membincangkan pelbagai cadangan untuk perubahan perlembagaan termasuk kedudukan dan keistimewaan monarki serta peranan dan kuasa senat yang dipilih. Pihak berkuasa Amerika Syarikat membuat keputusan untuk membenarkan pesawat Boeing 737 MAX untuk terbang semula semalam. Keputusan itu sekaligus menamatkan penggantungan penerbangan selama 20 bulan pesawat jenis itu yang sebelum ini terbabit dalam 2 insiden terhempas mengerikan. Pentadbiran penerbangan Persekutuan FAA Amerika Syarikat menjelaskan kelulusan itu dibuat berdasarkan kerjasama khas dan kajian semula secara bebas pihak berkuasa penerbangan dari seluruh dunia. Pesawat jenis itu dilarang beroperasi selepas terbabit dalam 2 insiden terhempas yang mengorbankan 346 penumpang pada tahun 2018 dan 2019. Punca sebenar pesawat jenis itu terhempas disebabkan kegagalan sistem kawalan penerbangan yang sepatutnya berperanan mengelak pesawat menjadi pegun ketika terbang. Kita ke laporan sukan. Kini hanya keputusan pihak Guinness World Record sahaja yang boleh mengesahkan sama ada pelari menara negara So Wai Ching dinobatkan sebagai pemilik rekod baru dunia bagi kategori pendakian tangga menegak. Ia susulan kejayaan pelari menara negara itu mengatasi rekod dunia semasa selepas melakukannya dalam tempoh masa 1 jam di Hotel Four Seasons Kuala Lumpur dengan jarak keseluruhan 1.295 kilometer. Memulakan larian tepat jam 9 malam, nyata cabaran cukup mengujakan dilalui So Wai Ching yang juga pelari menara nombor 2 dunia dalam memecah rekod dunia bagi pendakian tangga menegak terhebat dalam tempoh 1 jam. Dengan lokasi yang dipilih, Wai Ching perlu membuat pendakian berulang sebanyak 3 kali bagi jarak 66 tingkat. Diikuti dengan pendakian sehingga tingkat ke-51 dengan tambahan 3 langkah untuk memecah rekod semasa milik David Robles Tapia dari Spanyol yang mencatat 1.227 km sebelum ini. Walaupun berdepan dengan detik sukar, terutamanya kesakitan di bahagian kaki, Wai Ching berjaya juga menamatkan larian dalam tempoh 1 jam dengan mencatat jarak 1.295 km. I just tried to quickly finish 51st floor. So, and eventually I finished 51. Really struggling already, and then really pain, really like cramp at both my calf, cramp. So kept going, keep on counting, and go focus on full step on the step, full feet on the step, and then maintain. Trying to follow, managed to finish the 4th at 65. Still. Then was like, want to stop already because I finished 4th rep. That's the minimum I set, but target minimum 4th round. Finished then. The 5th round was like, want to quit already because cannot really go. Both legs cramp out like 8 out of 10 already. The cramp level until 8 out of 10. So, but then still trying to go a bit more because haven't reached 60 minutes. So try to go. And until like, I think 1st or 2nd floor, then I just thought I cannot really can't go anymore. That's the limit. Segalanya kini bergantung kepada pihak Guinness World Records untuk membuat analisa menerusi rakaman video secara terperinci sebelum pengesahan dibuat.
Dengan duduk di rumah, diharap kita dapat menghentikan rantaian penularan wabak COVID-19 dan jangan lupa amalkan penjarakan fizikal selain menggunakan pelitup muka ketika berada di tempat awam. Sebagai penutup tirai malam ini, saksikan visual robot pelayan di sebuah kafe di Moskow, Rusia sebagai alternatif bagi membantu melancarkan operasi kafe berkenaan. Saya Adin Hussein, Assalamualaikum dan selamat malam. Kita jumpa lagi.